A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah tak kita terfikir, kenapa kita di sini? Untuk apa kita hidup? Imbas kembali hidup kita sejak kecil sehinggalah ke tahap sekarang. Banyak yang telah kita lalui. Senang, susah, ketawa, menangis, mendapat kejayaan, diuji kegagalan. Namun semua itu hanya berobjektifkan satu, iaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sebaik-baik manusia ialah orang yang diberi panjang umur dan digunakan untuk membuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan sejahat-jahat manusia ialah orang yang diberi Allah panjang umur tetapi digunakan untuk melakukan kejahatan dan kerosakan. Hadis riwayat Ahmad. Melalui sebuah hadis dari Ibnu Majah, diriwayatkan mengenai tafsir mimpi dari seorang sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Terdapat dua orang Islam yang masuk secara serentak. Namun, yang pertama lebih bersungguh-sungguh dari yang kedua. Suatu ketika, yang pertama ikut berperang sehingga membawa kepada mati syahid. Sedangkan yang kedua hidup setahun kemudian baru meninggal. Talhah melihat dalam mimpinya di pintu syurga, orang yang kedua telah masuk syurga mendahului sahabat yang pertama. Di pagi harinya, Talhah menceritakan mimpinya itu kepada sahabat-sahabat dan mereka berasa hairan. Hal ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah dan Rasulullah bersabda, "Mengapakah kalian hairan?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, yang pertama lebih bersungguh-sungguh dan mati syahid. Mengapa yang kedua masuk syurga terlebih dahulu?" Beliau bersabda, "Bukankah dia hidup setelahnya setahun? Bukankah dia sempat bersama Ramadan setelah itu dan solat sekian banyak dalam setahun?" Dalam riwayat Ahmad, 1800 kali solat. Mereka berkata, "Benar." Beliau bersabda, "Darjat keduanya sejauh langit dan bumi." Dari kisah di atas menginsafkan kita betapa mahalnya nilai umur hidup seseorang mukmin. Jadi, manfaatkanlah baki-baki usia yang Allah anugerahkan kepada kita. Ramadan tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk bersama kita. Anggaplah ini Ramadan yang terakhir buat kita. Agak-agak apa yang perlu kita lakukan? Tahu tak bagaimana Ramadan terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah mengatakan yang bermaksud, Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di setiap Ramadan 10 hari. Pada tahun beliau wafat, beliau melakukan iktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik suatu rahsia kepada Fatimah. Beliau bersabda yang bermaksud, Jibril membaca dan menyimak hafalan bacaan Quranku setiap tahun 1 kali. Tetapi tahun ini 2 kali. Sepertinya aku merasakan ajalku sudah hampir. Hadis sahih riwayat Bukhari. Begitulah Ramadan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih yang dijanjikan syurga. Kita sebagai umatnya, marilah kita sama-sama menggunakan saki-baki detik Ramadan yang masih bersisa dengan melakukan amalan-amalan berikut. Yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia melakukan dosa.
kita juga tidak terkecuali. Jadi, sambutlah Ramadan ini dengan bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Surah At-Tahrim ayat 8. Setiap anak Adam pasti sering melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang rajin bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Bagaimana untuk taubat nasuha? Penuhilah 4 syarat berikut. Pertama, benar-benar menyesal atas dosa yang dilakukan. Yang kedua, meninggalkan dosa-dosa tersebut dengan serta-merta. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang keempat, meminta maaf dan minta dihalalkan dengan manusia sekiranya berdosa dengan manusia. Ibadah yang kedua yang boleh kita lakukan adalah dirikanlah solat dengan sempurna. Belajar dan perbaikilah solat kita agar setiap rukun dan sunatnya dipenuhi. Solat akan diterima jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Begitulah sabda baginda. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita mengenai seorang yang telah salat selama 60 tahun, tetapi satu salat pun tidak diterima. Dalam satu hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang salat selama 60 tahun, namun tiada satu pun salat diterima. Barangkali orang itu menyempurnakan rukuk, tetapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud, namun tidak menyempurnakan rukuknya. Setelah sempurna solat fardu, lakukanlah juga solat sunat. Sempurnakanlah solat tarawih kita, walau kuih raya tak siap lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah solat yang terbaik selepas daripada solat fardu? Baginda menjawab, solat yang paling afdal selepas solat fardu adalah solat di tengah malam. Hadis riwayat Muslim. Maka sempurnakanlah solat tarawih kita, kerana itu juga salah satu daripada solat malam ketika bulan Ramadan ini. Amalan yang ketiga, pastikan puasa kita berkualiti. Bagaimana kita mahu pastikan puasa kita berkualiti? Pertama, dengan menjaga niat. Niat di sini bukan hanya lafaz, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu hanya di bibir. Tetapi seringkali kita pasakkan niat kita. Aku berpuasa yang terbaik untuk Allah. Aku berpuasa untuk kesihatan badan supaya aku dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Barulah puasa itu dinamakan perisai. Kita balik rumah, penat bekerja, tengok keadaan bersepah. Jangan cepat melatah. Di jalan raya, orang potong queue. Rasa nak marah, tapi kena sabar. Kerana sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jagalah dari perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Dalam percakapan, jagalah tutur kata. Apabila berbelanja, janganlah sampai membazir. Tidur di siang boleh, tapi jangan berlebihan. Jaga tingkah laku. Jangan kedekut. Banyakkan bersedekah. Jangan sombong atau beremosi. Banyakkan senyuman. Amalan yang keempat, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat harta. Pastikan tiada hak orang lain
yang kita tidak berikan dalam harta kita. Bersihkan harta kita sebelum menemui ajal. Amalan yang kelima, banyakkan bersedekah. Mulai hari ini, jangan biarkan walau satu hari berlalu tanpa kita bersedekah. Nabi SAW sangat pemurah di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, adalah Nabi SAW seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengulang kaji Al-Quran. Dan kemudiannya Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang bertiup. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Amalan yang keenam, burulah Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Persiapkanlah diri kita untuk direzekikan bertemu Lailatul Qadar seperti mana persiapan ke medan perang. Nabi SAW yang banyak amalan pun mempertingkatkan amalan baginda pada saat ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan perlakuan Nabi ketika tiba 10 malam terakhir. Nabi SAW apabila masuknya hari 10 terakhir Ramadan, baginda akan mengetatkan kain, menghidupkan malam tersebut dan mengejutkan ahli keluarganya untuk turut serta menghidupkan malam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ingat, malam inilah penepus umur kita yang pendek ini berbanding tempoh kematian kita kelak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semoga 6 malam tersebut sama-sama kita jaga. Anggaplah ini Ramadan terakhir buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.